Saya juga turut serta dalam perbahasan rang undang-undang ini. Saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada kementerian dan menteri berkenaan. Kita mendapati bahawa wabak COVID ini masih lagi berleluasa di negara kita dan ada ramai lagi yang masih daripada masa ke semasa, terutamanya warga emas yang menghadapi masalah kesihatan yang menjadi mangsa kepada penyakit COVID. Pada masa yang sama, kita lihat daripada laporan surat khabar The Star yang dilaporkan, mengatakan bahawa vaksin COVID bernilai lebih kurang 505 juta. 505 juta tidak digunakan dan telah pun mungkin telah tamat riwayat penggunaannya. Dan saya difahamkan daripada laporan The Star juga bahawa jumlah yang rosak atau tidak digunakan, yang dibazirkan, istilah yang betul adalah lebih kurang 8.5 juta dos vaksin COVID. Nah, saya nak tanya kepada kementerian dan menteri berkenaan, bagaimanakah pembaziran ini berlaku dan boleh berlaku? Saya ambil maklum bahawa ketika kita menghadapi wabak COVID ini, kita tidak berada dalam kerajaan. Kerajaan dipimpin oleh Yang Berhormat Paguh. Dan saya ingin tanya, bagaimanakah cara pemerolehan itu dibuat? Dan kenapa tidak kementerian sekarang, yang ada sekarang, cuba untuk memperpahalusi dan melihat kepada bekalan vaksin yang ada untuk melihat kalau ada daripada vaksin-vaksin ini yang masih boleh diselamatkan dan digunakan sama ada oleh rakyat kita ataupun boleh dihantar ke negara-negara lain yang mungkin tidak mempunyai kewangan yang kukuh seperti Malaysia untuk membantu mereka. Umpamanya di negara seperti Myanmar, Bangladesh dan sebagainya. Nah, saya tanya soal ini kerana pada suatu masa yang dahulu kita lihat vaksin COVID atau vaksin untuk COVID-19 ini adalah sesuatu yang wajib, wajar diambil. Pada masa sekarang, saranan adalah masih lagi untuk mengambil vaksin ini, tetapi persoalannya adalah bagaimanakah kita boleh membazirkan vaksin yang masih ada dalam milikan bekalan Kementerian Kesihatan. Kerana jumlah yang mencecah 505 juta ini adalah jumlah yang begitu banyak sekali. Dan soalan saya adalah kenapakah tidak ada sebarang tindakan diambil oleh kementerian untuk kita menyelamatkan vaksin-vaksin ini, sama ada dos pertama, dos kedua atau dos ketiga, kinabatangan. Ya, Berhormat. Silakan. Sedarkan Berhormat bahawa pembaziran tersebut telah mengakibatkan syarikat JLC Paman Niaga telah berhadapan dengan kerugian yang besar. Jadi apakah Berhormat membawa perkara ini supaya disiasat secara detail siapa yang buat kesilapan dalam perkara ini? Berhormat, minta Pedang. tambah nak sokong. Terima kasih. Pedang hari pertama. Okey, kita berkawan semula, saya benarkan. Terima kasih, Jurutung. Terima kasih poin-poin yang dipetua. Saya setuju bila sebut pembaziran. Bila kita sebut pembaziran, satu tata kelola yang tidak mengikut prosedur. Jadi saya harap saya boleh cadangkan kepada Yang Berhormat Jurutung yang sekarang jadi kerajaan supaya buat report. Buat report polis ataupun SPRM untuk mereka menjalankan siasatan. Sekiranya berlaku salah takbir urus ataupun pembaziran ini, maka boleh dibuat tangkapan daripada sekarang kerana mereka telah melakukan satu pembaziran. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak tanya juga, mana lebih penting di antara nyawa dengan duit yang kita belanjakan untuk menyelamatkan nyawa ni, mana lebih penting antara dua ni? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pedang. Kita hari pertama kita jalan, kita jaga ukhuwah. Okey, jaga ukhuwah. Okey. Kita walaupun berbeza berpendapat tapi kita menyumbang kepada perkara yang penting. Itu persoalan saya, Timbalan Speaker.
kerana jumlah yang dinyatakan oleh laporan The Star ini amat memeranjatkan. 505 juta ringgit vaksin yang telah pun dibazirkan. Persoalan saya, kenapa tidak digunakan? Dan dalam saat-saat terakhir, saya ingin membawa kepada Dewan Yang Mulia ini satu lagi perkara, iaitu pendakwaan di bawah Seksyen 9. Tiada pendakwaan bagi atau berhubung dengan apa-apa kesalahan di bawah akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini boleh dimulakan kecuali atau dengan keizinan bertulis pendakwa raya. Cuma, Timbalan Speaker, saranan saya ketika kita menghadapi wabak COVID, kita lihat bahawa rakyat jelata di luar sana yang tidak mematuhi PKP, PKPP, macam-macam PPP dikenakan oleh Paguh. Rakyat di luar sana ditangkap, diheret ke mahkamah dan dituduh. Kita terperanjat apabila Timbalan Speaker Dewan Rakyat, bukan Timbalan Speaker sekarang lah, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Batu Pahat ketika itu, Datuk Rashid Hasnon, sibuk berpesta makan durian, tidak diambil tindakan. So kita nak pastikan, saranan saya Julutong adalah kalau kita nak mengambil tindakan, ia adalah sepatutnya sama rata supaya semua tidak kita memberikan layanan istimewa kepada di antara dua darjat. So itu adalah permintaan saya dan saya menyokong penuh rang undang-undang ini yang dibentangkan. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jalutong. Saya bagi pembahas terakhir Yang Berhormat Bangi.